إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini untuk kita teruskan pengajian kita ya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Encyclopedia Practice karangan Syekh Al-Awaisyah, anak murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada minggu yang lepas kita ada menyebutkan beberapa perkara-perkara yang disangka najis ya, tetapi hakikatnya ia tidak najis, atau mengikut pendapat yang rajih, yang kuat, ia tidak najis, sebaliknya ia adalah suci. Kita ada sebutkan ya beberapa perkara, dan seingat saya kita tidak sempat nak menghabiskan ya, dan saya memilih untuk para ikhwah ya untuk kembali kepada buku dan membacanya. Walau bagaimanapun, apabila saya melihat kembali ya, saya kira ada baiknya kalau kita cuba sebutkan ya, sedikit sebanyak ya, baki daripada perkara-perkara yang disangka najis ya, tetapi hakikatnya tidak, mengenangkan keperluan ya, mengenangkan faedah yang besar ya, insya-Allah yang dapat kita ambil ya daripada perkara-perkara ini. Kita ada sebut sebelum ini ya, perkara yang terakhir yang kita bincangkan sebelum ni adalah tentang kedudukan arak ya, sama ada dia najis ataupun tidak, dan kita ada perincikan ya, dan akhirnya kita membuat kesimpulan bahawa hakikatnya ya, menurut pendapat yang rajih dan kuat, bahawa arak itu bukan najis ya. Arak itu haram diminum, tetapi tidak najis ya, kalau sekiranya terkena pada pakaian kita ya, badan kita ataupun tempat solat kita, maka dia tidak menghalang untuk kita mengerjakan ibadah ya. Maka daripada ketetapan ini ya, bolehlah kita buat satu kesimpulan ya, kita buat satu kaedah lah, boleh tulis ya, bahawa bukan semua benda najis, atau afwan, semua benda najis, semua najis adalah haram. Semua najis adalah haram, tetapi bukan semua haram adalah najis ya. Jadi kaedah ni merangkumi dua bahagian. Semua najis adalah haram ya, seperti apa yang kita telah sebutkan ya, seperti anjing ya, seperti keldai, seperti khinzir ya, dan haiwan yang buas ya.
ia dianggap dikategorikan sebagai najis, ya, paling tidak air liurnya, maka diharamkan kita memakannya. Anjing, ya, keledai, khanzir, haiwan buas, air liurnya najis, maka kesimpulannya apa? Dia najis, maka darah daging dia haram, ya, tak boleh makan. Benda najis tak boleh makan. Benda najis haram, ya, itu kaedahnya. Semua najis adalah haram. Tetapi bukan semua yang haram adalah najis, ya. Maka nak kata perlu dibezakan. Seperti apa? Semua benda yang haram. Contoh, makanan yang dicuri haram. Makanan itu haram kerana dia dicuri, ya. Tetapi adakah makanan itu dianggap najis? Tidak, ya. Kalau bendanya boleh halal, boleh dimakan, ya, makanannya halal, ya, maka dia tidak najis, ya. Tetapi dia makanan yang haram kerana dicuri. Begitu juga contohnya adalah sutera. Dia haram ke atas kaum lelaki untuk memakainya. Begitu juga dengan emas, haram memakainya. Tetapi adakah kita nak kata sutera dan emas bagi lelaki adalah najis? Ya, jawapannya tidak, ya. Begitu juga racun, ya, Clorox ke apa ke, ya, dia kalau kita boleh tak kita minum, ya, Clorox ke apa juga benda-benda racun ni, ya, haram kita meminumnya, ya. Tetapi adakah ini bererti bahawa dia najis? Jawapannya tidak. Maka itu maksud kita, bukan semua yang haram adalah najis, ya. Baik, jadi ini perlu kita jangan keliru antara kedua-dua hukum, antara najis dan haram, ya. Tidak semestinya kalau benda tu haram maknanya dia najis, ya. Tapi sebaliknya yang betul, semua najis adalah haram, tetapi bukan semua haram adalah najis, ya. Baik, itu berkenaan tentang arak. Yang seterusnya, perkara yang disangka sebagai najis, ya, tetapi hakikatnya tidak, adalah ini juga mungkin barangkali mengejutkan kita, ya, adalah najis serta air kencing haiwan yang boleh dimakan adalah suci, ya. Najis dan air kencing haiwan yang boleh dimakan, seperti apa? Unta, lembu, kambing, ya, ia adalah suci. Najisnya suci. Jadi mungkin ada percanggahan di situlah kata najis tapi suci. Tapi sebab nak bagi faham, ya, dia punya air besar dia tu, ya, dengan air kecing dia, ya, adalah suci, ya. Hal ini berdasarkan kepada sebuah kisah yang diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim, di mana Anas bin Malik, ya, dia menceritakan tentang satu peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bolehlah kita dengar, kita ambil perhatian kisah ni kerana dia ada banyak faedah dia. Anas bin Malik menceritakan tentang adanya satu kumpulan, ya, daripada kabilah, ya, dikatakan nama kabilahnya Urainah, satu kabilah Arab, datang ke Madinah, ya, atas alasan mereka nak masuk Islam, ya, dan ingin kenal, ya, dan belajar lebih lanjut tentang Islam, ya. Maka Rasulullah menerima kedatangan mereka, ya, bersangka baik dengan mereka, dan mereka duduk beberapa ketika di Madinah. Tetapi ternyata suasana, keadaan, cuaca, ya, Madinah tidak sesuai, ya. Mereka tak biasa dengan cuaca di Madinah. Maka ramailah di kalangan mereka yang sakit, ya, demam, jatuh sakit. Melihat keadaan mereka, Rasulullah, ya, mengarahkan kepada mereka untuk pergi ke satu kandang ladang unta
dan menyuruh supaya mereka minum daripada air kencingnya dan susunya. Ini kita punya petunjuk dalil kat sini dalam peristiwa ni. Rasulullah suruh mereka minum daripada air kencing unta dan susunya. Maka mereka pun melaksanakan sedemikian, ya. Tapi itulah lanjutan ceritanya adalah apabila mereka, ya, mengambil ubat yang disarankan oleh Rasulullah, ternyata mujarab, mereka sihat. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah itu adalah di luar jangkaan, kerana mereka membunuh pengembala unta itu dan mencuri unta-untanya itu. Ini kata menyelam sambil minum air, ya, itu betul. Dia curi, ya, unta-unta itu, ya. Maka berita tentang jenayah yang mereka lakukan itu sampai Anas bin Malik mengatakan sampai kepada Rasulullah, ya, sampai ke penduduk Madinah di awal pagi, ya. Maka Rasulullah terus mengarahkan pasukannya untuk mengejar, ya, kumpulan ini. Maka dikatakan tidaklah sampai tengah hari kecuali mereka ini berjaya ditangkap dan dibawa, ya, ke Madinah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengenangkan jenayah berat, ya, dan perbuatan yang sungguh keji yang mereka lakukan itu, maka akhirnya Rasulullah, ya, mengarahkan hukuman yang setimpal untuk dilaksanakan ke atas mereka. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, ya, mata mereka dibutakan, ya, dan mereka dicampakkan di kawasan padang pasir, ya, dan mereka meminta supaya diberikan air, tetapi, ya, tidak diberikan, dinafikan, dan akhirnya mereka dibiarkan mati sebegitu, ya, sebagai balasan, ya, ke atas perbuatan jenayah mereka yang cukup keji itu, ya. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Tapi nak kata daripada peristiwa ni adanya faedah yang kita nak maksudkan, ya, yang kita maksudkan adalah tentang saranan Rasulullah menyuruh supaya mereka minum daripada air kencing unta. Jadi ini boleh kita ambil, ya, siapa yang ada sakit-sakit, bolehlah cuba, ya, ubat, ya, Nabi SAW ni. Tapi itulah dia, para ulama membuat kesimpulan, ya, bahawa mereka membuat kesimpulan yang lebih luas lagi, bahawasanya najis dan juga air kencing haiwan yang boleh dimakan, dia bukan najis, ya, dia adalah suci. Maka benda yang suci boleh dimakan, ya, ia adalah suci dan benda yang suci boleh dimakan, ya. Kalau Rasulullah dah suruh mereka minum, ya, masakan benda itu najis, tak boleh. Kalau benda najis, dia seperti kaedah yang kita sebutkan tadi, kalau najis maknanya haram. Tapi kalau Rasulullah dah suruh mereka minum, ya, itu menunjukkan bukan saja boleh diminum, bahkan dia adalah suci, ya. Kenapa begitu? Kerana ini kaedah asas kita, bahawa asal hukum sesuatu itu adalah apa? InsyaAllah kita dah ingat dah kaedah tu. Asal hukum sesuatu itu adalah apa? Harus atau suci. Ya, ini dia. Asal hukum apa juga haiwan, apa juga buah-buahan, apa juga, asal hukumnya adalah suci ataupun harus, kecuali jika ada petunjuk dalil yang menunjukkan sebaliknya. Maka kita kata tidak ada petunjuk dalil yang menunjukkan bahawa air besar dan air kecil haiwan yang boleh dimakan adalah najis. Tidak ada petunjuk sebegitu, ya. Soal kita geli, soal kita tak biasa, ya, itu lain cerita, ya. Bahkan telah sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan tawaf di keliling Kaabah dalam keadaan baginda menunggang haiwannya, menunggang haiwan tunggangannya, dikatakan unta, ya. Rasulullah tawaf dalam keadaan menunggang unta. Siapa boleh nampak mana petunjuk dalil dia? Apa kena mengena perbuatan Rasulullah tu dengan bab kita ni? Ada jawapan? Apa kena mengena?
Rasulullah menunggang atas unta di keliling Kaabah dengan perbincangan kita ni. Kita kena maklum bahawa haiwan-haiwan ni dia tak makan samat. Dia tak berakal. Maka tentu sahaja kalau Rasulullah dah bawa unta dia, ya, dia akan buang najis dia, kencing dia ikut suka hati dia, ya. Dan tak pula disebutkan bahawa Rasul ada sahabat kat belakang duduk kutip atau dia pakai pampers ke apa. Tak, ya. Maka mereka kata ini menunjukkan bahawa, ya, air kencing atau air besar haiwan, ya, yang boleh dimakan adalah suci, ya. Kalau tidak, masakan Rasulullah membawa haiwan yang najisnya akan mengotorkan masjid, yang apa, dia punya apa, benda yang keluar tu adalah najis, dan Rasulullah mengotorkan sebaik-baik masjid dalam keadaan beribadah pula tu. Maka ini menunjukkan bahawa tidak begitu, ya. Sebaliknya, apa yang keluar daripadanya adalah suci, ya. Baik, seterusnya ini juga sering menimbulkan kekeliruan. Perkara yang disangka najis tetapi hakikatnya tidak, iaitu darah. Darah, ya, darah manusia. Darah manusia adalah suci kecuali darah haid dan juga nifas, ya. Atau kita kata darah haid, nifas dan istihadah, ya. Selain daripada darah, tiga darah ini, ia adalah suci, ya. Kalau kita ada luka misalnya, ya, kalau ada keluar darah misalnya daripada hidung, daripada telinga, na'udzubillah, dan seumpamanya, ia adalah suci. Maka kesimpulannya, ia tidak membatalkan wudu. Bahkan kita boleh salat dalam keadaan begitu, ya, dalam keadaan ada darah keluar, mengalir, atau pakaian kita ada kesan-kesan darah, ya, bahkan atau tempat kita salat ada darah, ya, tidak ada masalah, tidak ada keperluan untuk kita membasuhnya. Hal ini kembali kepada dalilnya, kembali kepada satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengarahkan dua orang sahabatnya dalam satu peperangan. Ketika mana mereka kembali ke Madinah, Rasulullah mengarahkan dua orang sahabat supaya mereka ikut di belakang tentera, di belakang tentera Islam yang sedang pulang. Tujuan dia apa? Supaya mereka berjaga-jaga, takut-takut ada musuh yang mengendap dari belakang, ingin menyerang tentera Islam dari belakang. Maka dua orang sahabat ni, mereka jalan di belakang tentera bersama dengan Rasulullah di hadapan, ya. Dan apabila tiba malam, waktu malam, dua orang sahabat ni pun berhenti dan berkemah. Dan mereka memilih untuk mengawal dengan bergile-gile. Maka ketika seorang sahabat tu, dia bergile dan sahabatnya seorang lagi tu tidur, dia pun mengambil kesempatan faedah daripada buang-buang masa. Dia pun mengambil keputusan untuk solat qiyamul lail. Dan ternyata apa yang dijangka itu memang berlaku. Adanya orang-orang musyrikin yang sedang mengendap. Apabila mereka sampai ke dua orang sahabat yang sedang berkawal ini, seorang kafir ini melihat sahabat sedang berdiri solat. Dia pun mengambil peluang dan membaling tombaknya, ya, ke arah sahabat itu yang sedang salat. Ternyata tombaknya kena pada ini apa? Betis. Ni apa? Peha, atas peha. Confused. Kena pada betis dia, ya. Tetapi apa yang berlaku adalah sahabat itu teruskan solat, ya. Dan pada ketika itu, seorang sahabat lagi yang tengah tidur tu, dia terjaga. Dan apabila dia melihat apa yang berlaku kepada sahabatnya yang sedang solat ni, dia pun bertindaklah ke atas orang musyrikin tu, orang kafir tu, ya. Kisahnya di situ, ya, mereka dapat berjayalah menghalau atau membunuh musuh tu. Apabila kisah yang berlaku ini sampai kepada Rasulullah,
ya, maka tentu saja Rasulullah tanya, kenapa engkau buat macam tu? Kenapa engkau apabila dah kena tombak kau teruskan solat? Ya, Rasulullah merasa tertanya-tanya seperti mana sahabat dia itu yang pun tertanya-tanya juga. Apa jawapan dia? Dia kata, kerana aku telah mula membaca satu surah dan aku tidak suka untuk memutuskan bacaan surah tu, memutuskan solat aku. Sampai begitu, tengah khusyuk lah, ya, baca satu surah ni, maka aku nak habiskan surah tu, habiskan solat aku, baru aku kerjakan orang kafir tu. Ya. Mana petunjuk dalilnya? Adalah Rasulullah, tidak pula diriwayatkan bahawa Rasulullah menyuruh atau mengatakan kepadanya, solat kau batal tadi kerana keluar darah. Kerana apa? Yang pasti kalau dah kena tombak, ya, pasti ada darah. Bahkan bukan sebarang darah, mesti ada banyak darah keluar, kan? Tapi Rasulullah tidak pun, ya, mengatakan bahawa, ya, darah tu najis, maka solat engkau terbatal dan seumpamanya, ya. Bahkan juga dalam riwayat yang ada riwayat, ya, yang sahih daripada Ibnu Mas'ud, ya, bahawa dia membuat korban, dia sembelih, ya, sembelih haiwan, ya, dan setelah itu solat diikamatkan dan dia solat dengan pakaiannya itu juga yang berlumuran darah, ya. Dia tidak menukar pakaiannya ataupun, ya, mengambil wuduk, ya. Maka di situ juga petunjuk bahawa, ya, darah, ya, adalah, ya, darah adalah suci, ya. Maka bila kita tambah, bukan sahaja darah manusia, bahkan darah haiwan yang boleh dimakan. Seperti mana air kencing dan air besar haiwan yang boleh dimakan adalah suci, begitu juga dengan darahnya. Maka kalau kita mengerjakan ibadah korban, tidak ada masalah dengan darah yang terkena, darahnya yang terkena pada pakaian kita, ya. Baik, kita hanya sebutkan bakinya. Seterusnya adalah apa juga cairan yang keluar daripada kemaluan seorang wanita selain daripada air kencing ataupun darah haid, nifas dan istihadah. Cairan, ya, yang selain daripada itu dia adalah juga najis, ya. Ada perincian dia, ya. Juga muntah, ya, muntah manusia, dia juga adalah suci, ya, bukan najis, ya. Seterusnya adalah peluh, ya, orang yang junub ataupun perempuan yang haid, ya. Ini mungkin ada yang rasa heran, tapi ada pendapat yang kata sebaliknya. Jadi kita nak kata peluh orang yang junub ataupun perempuan yang haid juga adalah suci, ya. Juga yang terakhir, bangkai haiwan yang tak ada darah, seperti lalat, semut dan laba-laba, ia juga adalah suci, tidak najis, ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya seekor lalat, ya, jatuh dalam air seorang kamu, maka hendaklah dia apa? Mencelupnya. Dia dah jatuh dah, masukkan, tenggelamkan. Maka hendaklah dia menenggelamkannya, menenggelamkan lalat itu, kerana pada sebelah sayapnya beracun, adapun sayap yang kedua ada ubat, ya. Lalu dia keluarkan, ya, hendaklah dia baru dia buang, ya. Maknanya sebelum dia buang, dia tenggelamkan dulu lalat itu, ya, supaya apa? Menetralkan, ya, menetralkan racun yang ada pada sebelah sayap tu, ya. Kerana sebelah sayap lagi ada ubatnya, penawarnya, ya. Maka jelas di situ bahawa perbuatan Rasulullah suruh kita menenggelamkan, ya, sebelum kita buang,
Dan tak ada pula Rasulullah suruh kita buang air itu sama sekali, menunjukkan bahawa haiwan yang tidak ada darah ya mengalir dalamnya, ia adalah suci ya. Soal kita nak tunggu soalan, kalau ada lalat masuk, wajib ke celup? Wajib ke tenggelam? Wajib ke minum? Tidak. Kalau ageli terpulanglah ya. Itu, tapi nak ini soal hukum ya. Baik. Itulah dia perkara-perkara, sebahagian daripada perkara-perkara yang disangka najis tetapi hakikatnya tidak. Baik, seterusnya kita masuk di dalam bab, masih lagi dalam bab bersuci, bab taharah. Di bawah tajuk ya, cara membuang najis-najis ya. Perkara-perkara ya, jenis-jenis najis yang kita telah sebutkan sebelum ini. Sekarang kita nak tahu cara kita nak membersihkan ya najis-najis ini. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk kepada perinciannya ya, kita kena tahu apa hukum membersihkan najis ya. Hukumnya adalah wajib ya. Di mana kalau sekiranya ada najis yang hinggap pada pakaian kita atau badan kita atau tempat solat kita, maka wajib ke atas kita untuk kita membersihkannya ya. Adapun kalau sekiranya najis itu terkena pada orang lain ya, maknanya bukan pakaian kita, bukan badan kita, bukan tempat kita, tapi orang lain, maka hukumnya adalah sunat. Tapi kalau kita berkaitan tentang kita, hukumnya wajib ya. Baik, itu yang pertama, hukumnya, hukum membersihkan najis. Kedua, kaedah yang boleh menjadi pedoman kita dalam kita membersihkan najis. Syekh Al-Awaisyah dalam kitabnya ini ya, Encyclopedia Fiqh Practice ni, dia menyebutkan bahawa wajib untuk kita dalam kita nak membersihkan najis, untuk kita sentiasa ikatkan diri kita dengan ya, dengan dalil syarak. Maka apa yang disebutkan di dalam dalil ya, Al-Quran ataupun hadis, tentang cara nak membersihkan najis, maka itulah cara yang perlu kita ikut, tanpa kita tokok tambah ataupun tanpa kita berlebih-lebihan ya. Maka dalam mana situasi yang mana syarak menunjukkan bahawa cara kita membersihkan satu najis itu dengan cukup kita menuangkan air, mencurahkan air padanya, atau cukup dengan kita merenjis, atau kita menggosok, atau kita sapu sebagai cara untuk kita nak membersihkan najis itu, maka itulah cara yang perlu kita lakukan ya, dalam kita membersihkan sesuatu najis itu ya. Baik, seterusnya kita masuk di dalam bab yang kita nak maksudkan adalah cara membersihkan najis-najis. Najis yang kita telah sebutkan sebelum ni ya, najis manusia ya, darah haid, wadi, mazi ya, bangkai anjing ya, dan seumpamanya. Baik, kita ambil yang pertama, najis ataupun air besar ya. Sama ada manusia ataupun haiwan yang tidak boleh dimakan ya. Kalau manusia, kita kata najis itu dibersihkan dengan najis manusia, air besar dia, bila dibuang air besar. Cara membersihkan air besar dengan dua cara, sama ada istinja ataupun istijmar. Ini satu istilah lah ya, bolehlah kita ambil tahu ya. Istinja apa artinya? Maknanya menggunakan air. Maka salah satu cara kita membersihkan air besar, bila kita buang air besar, dengan cara menggunakan air. Kita bersihkan ya, kemaluan kita dengan air. Atau dengan istijmar. Istijmar maknanya menggunakan batu
atau yang seumpamanya. Ya. Seperti yang kita lihat pada hari ini, pakai tisu lah. Ya. Itu termasuklah dalam istijmar. Ya. Maka kita boleh bersihkan sama ada gunakan air atau batu dan seumpamanya. Cuma dalam masalah menggunakan batu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan seorang kamu, ya, membersihkannya kurang daripada 3 batu. Ini satu hukum yang khaslah untuk istijmar ni. Jangan kurang 3 batu. Maka bolehlah kita kata, boleh kita kias, kalau kita gunakan tisu, jangan kurang dengan, ya, 3 tisu ataupun 3 sapuan. Ya, pada bila nak pakai tisu tu pada bahagian yang berlainan. Itu maksud dia. Ya. Baik. Dan maka dalam hadis yang lain dan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah kata, barang siapa yang istijmar, maka hendaklah dia melakukannya dengan bilangan yang ganjil. Maknanya paling kurang, ya, 3 sapuan, 3 kali sapu. Ya. Baik, itu untuk istinja atau istijmar. Adapun kalau sekiranya najis terkena pada alas kaki kita, ya, kasut, selipar dan seumpamanya, ya, bagaimana nak bersihkan? Ya, dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah kata cukup dengan kita menggosokkannya pada tanah. Ini kita kata, kalau kena najis pada kasut ataupun selipar, dalam hadis Rasulullah kata cukup dengan menggosoknya pada tanah. Ya, tak ada keperluan untuk kita nak basuh dengan air, nak gosok, nak rendam Clorox sebagainya. Tidak ada. Ini semua melampau-lampau. Ya. Baik, itu najis manusia. Keduanya adalah darah haid. Bagaimana dibersihkan darah haid? Ya. Pada pakaian, kalau terkena pada pakaian. Ya. Kita simpulkan, ya, bahawa kalau darah haid dibasuh, hendaklah dibasuh, ya, dengan sabun dan seumpamanya, ya, supaya dikeluarkan kerana darah haid ni najis. Maka dibasuh dengan air dan sabun atau yang seumpamanya, yang mampu menghilangkan kesan darah haid itu. Dan kena ambil perhatian, Rasulullah kata, lalu direnjis pada baki pakaian itu, pada kesan tumpuk darah haid itu, ya, kalau terkena pakaian, kena dibersihkan dengan sabun, tapi bakinya kena direnjis dengan air. Ya, ini satu hukum, ya, yang dapat kita ambil daripada sebuah riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, sekiranya engkau melihat padanya kesan darah, maka kikislah ia, lalu basuh dengan air dan renjis pada keseluruhannya, baru boleh salat dengannya. Ya. Adapun kalau sesudah kita dah basuh darah haid itu, tetapi pada pakaian itu masih ada kesan, maka kesan itu dianggap sebagai tidak mengapa. Ya, ini berdasarkan kaedah umum syarak yang bersifat memudahkan. Ya, kalau dalam keadaan kita sulit, ada cara keluarnya. Ya, ada laluan keluarnya untuk memudahkan. Maka jelas kalau kita sudah, ya, berusaha dah melakukan apa yang sepatutnya, tetapi kalau kita dapati ada lagi kesan darah haid itu, maka syarak menganggapnya sebagai tidak mengapa dan ia dimaafkan. Ya. Baik, seterusnya kalau dalam bab anjing, kalau sekiranya seekor anjing jilat ataupun minum daripada satu bekas, ya, air dan seumpamanya, maka cara dibersihkan
ya, seperti mana dalam riwayat Muslim, dalam hadis yang kita telah sebutkan sebelum ni, ya, cara membersihkan, sabda Rasulullah, cara membersihkan bekas air seseorang kamu sekiranya anjing menjilatnya, hendaklah ia dibersihkan 7 kali. Basuhan pertama dengan tanah, ya. Maka itu cara kita nak bersihkan bekas yang dijilat oleh anjing, ya. Dibersihkan sebanyak 7 kali. Basuhan pertama dengan tanah, ya. Di sini ada persoalan sampingan. Adakah apabila kita sebut anjing, adakah dia khas bagi lidah dan air liurnya yang perlu dibasuh 7 kali, atau dia meliputi seluruh, ya, badan anjing itu, ya? Maknanya kalau kita tersentuh kulit anjing dalam keadaan tangan kita basah, adakah kita nak kata tangan kita kena dibersihkan dengan 7 kali? Atau adakah hanya apa kalau kena lidah dia saja atau air liur dia saja? Ya, di sini ada 2 pendapat. Satu pendapat majoriti para ulama, ya, majoriti mazhab, ya, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ya, dan mazhab Hambali. Mereka mengatakan ia merangkumi seluruh anjing itu, ya, bukan saja lidah dan air liur dia, bahkan seluruh badan anjing itu. Kalau bersentuhan dengan kita, bersentuhan dengan pakaian kita, atau terkena dia lalu ke tempat solat kita, ia perlu dibersihkan sebanyak 7 kali. Basuhan pertama dengan tanah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan dalam mazhab Zahiri, mereka mengatakan bahawa ia adalah khas pada lidah dan air liur anjing sahaja. Kenapa begitu? Ya, mereka kata kerana kalau kita lihat dalam membasuh daripada kesan air liur dan lidah anjing ni, kita mendapati syarak menyuruh kita membasuhnya sebanyak 7 kali. Dan yang basuhan pertama tu dengan tanah. Jelas cara basuhan ini di luar kemampuan fikiran kita, di luar batasan logik. Kenapa 7 kali? Kenapa basuhan pertama dengan tanah? Kenapa tak kurang dari 7 kali? Kenapa tak 10 kali? Boleh kalau orang nak basuh alang-alang 7 kali, 10 kali je. Alang-alang dah dengan tanah, kita bagi sekali dengan apa, dengan Clorox sikit ke. Boleh gitu? Jawapan ni tidak boleh. Kerana ini adalah satu benda dipanggil ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya apa? Satu yang kembali kepada nas. Nas kata macam tu, Rasulullah kata macam tu, syarak menetapkan begitu. Dan tidak ada akal, tidak ada peranan dalam masalah ni, ya. Oh, kalau anjing tu comel sikit, takkan najis. Comel macam ni nak basuh 7 kali juga. Hari-hari dah basuh apa? Hari-hari basuh dengan shampoo. Ni orang anjing-anjing orang kafir ni kan. Dia anjing dia liar je yang ada kudis tu, tu memang. Itu kalau tak 7 kali, 10 kali pun boleh juga. Adakah begitu? Ya, kita melihat bahawa ya, jawapannya tidak. Maka ini hujah, ya, pendapat yang kedua, ya. Bahkan mereka kata bila kita nak kias, seperti dalam pendapat yang pertama, mereka kiaskan daripada air liur. Kerana dalam hadis kita mendapati Rasulullah kata sekiranya air itu, ya, jilat dalam bekas air seorang kamu. Dalam lafaz hadis kata apa? Jilat. Tapi ulama majoriti seperti dalam pendapat pertama, mereka buat kias. Daripada jilat tu mereka kiaskan pada seluruh tubuh. Seluruh anjing tu mereka kata kalau kena sama, kena basuh 7 kali. Kenapa begitu? Apa hujah pendapat yang pertama? Dia pun ada hujah juga, jangan, tak boleh diambil mudah juga. Mereka kata kerana air liur tu dia datang daripada darah daging anjing tu. Seperti mana kita kata, dasarkan kesimpulan kita bahawa
air liur anjing itu najis, maka akhirnya kita kata darah dan daging dia juga najis, kan? Maknanya daging anjing tu, ya, boleh makan tak? Kalau ada air liur dia mughalazah, najis berat, daging dia lagilah, ya. Maka mereka kata, maka begitulah seluruh anjing itu dia mengambil hukum yang sama, ya. Ini hujah kedua-dua pendapat. Maka apa kesimpulan kita? Mana pendapat yang rajih? Ini dalam masalah ni memang dia sampai dead end sikit. Kita terpulang, ya. Yang penting kita tahu, ya, kedua-dua pendapat ni. Ustaz, jadi apa kesimpulan kita? Ya. Tadi Ustaz mention tangan basah, kalau tak basah okey kan? Kalau tak basah dia tak akan berpindah. Ya. Kesan daripada anjing tu, dia punya bulu dia, seperti mana yang kalau kita daripada, ya, pengalaman, sesuatu itu hanya akan berpindah kalau tangan dibasah. Ya. Kalau dia tak basah, dia tak ada apa-apa yang akan terhinggap. Ya. Maka ini ulama kata kalau basah. Kalau tak basah, dia tidak akan terkesan apa-apa. Ya, sebab itu dikatakan tangan basah. Ya. Jadi apa yang rajih antara pendapat yang pertama dan yang kedua? Majoriti ke atau pendapat Imam Malik dan Daud atau Zahiri? Kalau kita tengok dua-dua ada hujah masing-masing yang berat, yang kuat, ya. Jadi dalam masalah ini kita kata, kita kembali kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti nafsak wa in aftakal muftun. Ini kita boleh jadikan panduan hidup kita lah. Bahasa Melayu dia ada terjemahan dia, tapi dengan lafaz dia yang tersendiri. Tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada apa tadi? Tepuk dada, tengok suci ke tak suci. Walaupun ada dua pilihan tadi. Bukan dua pilihan. Saya tak kata dua pilihan. Dua pendapat. Bermakna tapi kalau kita ni adalah mengikut Imam Syafi'i, maka adakah diberatkan supaya kita ikut Imam Syafi'i punya pendapat? Adakah kita kena ikut mazhab? Saya ingat nanti insya-Allah jawapan ada dalam Syarh Sunnah nanti. Coming soon. Ya. Kita kata, tapi secara ringkasnya kita kata, kita sentiasa dituntut supaya kembali kepada dalil dan bukan kembali kepada selain daripada dalil. Apa maksud dalil? Maknanya petunjuk ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan pemahaman salafus salih. Itu panduan kita. Seperti mana, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni hadis. Ini cara penyelesaian kita, ya. Baik. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah air kencing secara khasnya. Bagaimana kita membersihkan air kencing, ya. Ya. Kalau anjing tu kita gunakan untuk memburu lah, kemudian dia angkat buruan tu kita kena masuk lah. Ini satu soalan soalan fiqh ni, bukan. Ini satu soalan orang yang faham ni. Bagus. Satu soalan cepumah. Apabila syarak seperti mana dalam Al-Quran menghalalkan untuk kita menggunakan anjing, ya, anjing tu secara umumnya kita dilarang daripada memeliharanya kecuali, ya, dalam 3 keadaan, iaitu untuk buruan, untuk menjaga ternakan dan juga menjaga tanaman. Baik, dalam buruan, bila dibolehkan untuk kita mengambil hasil daripada
anjing buruan kita, maknanya dia buru, kita gunakan untuk diburu. Ya, contohnya diburu burung. Ya, zaman dulu nak tangkap burung ni susahlah. Ya, maka digunakan anjing untuk menangkap buruan itu, yang menangkap burung tu. Baik, ini persoalan dia. Syarak tidak dinafikan membolehkan, tapi implikasi dia, kalau anjing tu dah tangkap, ya, lalu dibawa kepada kita, ya, kepada tuan dia, adakah haiwan yang ditangkap tu, yang ditangkap dengan apa? Dia tak tangkap dengan tangan. Nah tuan, tak, digigit. Maka timbul persoalan, adakah perlu dibasuh, ya, haiwan tangkapan tu? Ya. Kalau kita kembali kepada dalil, ini menguatkan pendapat kedua kita tadi. Ya. Bahkan dalam hal ini, anjing itu jelas telah menggigitnya dengan giginya. Terkena air liur tak? Memang pasti, ya, terkena air liur. Tetapi tidak ada isyarat daripada syarak yang menunjukkan bahawa perlu kita samak. Tidak ada. Ya. Bahkan kalau ada, siapa yang nak kata kena samak, itu jelas akhirnya daripada nak memudahkan jadi menyusahkan. Kita gunakan anjing untuk apa? Untuk mudahkan. Nak tangkap burung, macam larilah awak belakang burung tu, susah. Maka digunakan syarak memudahkan. Ini prinsip kaedah umum syarak, memudahkan. Maka dibolehkan guna anjing. Tapi lepas tu kalau nak suruh samak, dia akhirnya mudah jadi susah. Maka kita kata tidak ada petunjuk bahawa perlu nak membasuh atau nak samak burung tu dengan tanah lagi. Rosaklah daging kita nak makan, tiba-tiba apa ada tanah ni. Itulah awak basuh tadi dengan tanah itulah. Maka jawapannya tidak ada, tidak perlu. Ya. Maka ini yang kata menguatkan, ya, dalil pendapat yang kedua tadi. Ya, mengatakan bahawa samak, basuh dengan 7 kali, basuhan pertama dengan tanah, khas untuk air liur dan jilatan lidah anjing sahaja. Kerana dalam anjing buruan ni, syarak bahkan dalam keadaan dia gigit pun tidak perlu samak. Ini kan pula kulit dia, bulu dia, ya, adakah perlu samak? Ya, terdapat petunjuk kuat bahawa tidak perlu. Hanya dalam keadaan apabila dijilat saja atau diminum saja. Ya. Atau kalau dijilat muka lah. Ini macam orang kafir ni lah. Dia tak senonoh orang kafir ni kan. Ini kena samak lah. Kena samak muka dia tu. Kena samak, ya, mana anggota badan dia yang telah dijilat sahaja. Selain daripada itu kita kata ada perselisihan lah. Ya. Tapi yang mana rajih? Ada ke? Kalau kita lihat pendapat yang kedua seakan-akan lebih kuat. Ya, ada petunjuk dalil yang kuat bahawa dia tidak najis. Ya, tidak perlu samak. Ya, tidak perlu samak. Dari segi najis, dia najis. Ini kena faham. Dari segi najis, anjing tu semua najis. Anjing tu semua najis. Air liur dia, lidah dia, daging dia, bulu dia, dia adalah haiwan yang najis. Kerana itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sungguhnya para malaikat takkan masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan juga anjing, kerana anjing itu najis. Tapi perbincangan kita kena samak ke tidak? Ni kena bezakan. Boleh insya-Allah? Kena samak atau tidak? Ini bolehlah kita kata, kalau kita sentuh anjing dalam keadaan tangan kita basah, boleh kita kata hanya perlu basuh dengan air je, walaupun sekali. Ya. Kalau kita lihat dah tak ada kesan, cukup. Tapi persoalan nak kena sama atau tidak, itu yang kita kata ada perbezaan. Ya. Ada perbezaan pendapat. Ada pendapat yang apabila digigit anjing mati, tak sempat sembelih, boleh makan tak? Memang kebiasaan kalau anjing tu dah gigit, kebarangkalian besar untuk dimati memang kuat. Tidak ada masalah. Tak perlu sembelih lagi. Kalau dia ada nyawa lagi, ya, Kena sembelih. kita sembelih. Ya, itu nasib baiklah. Kalau ada anjing sedang buruan macam Tak boleh. Bahkan kalau anjing buruan tu, ya, ni topik anjing ni dia sensitif sikit. Tak apalah. Kalau anjing tu bukan anjing buruan,
tak boleh makan. Bahkan kalau anjing tu anjing buruan, tapi bila dia dah tangkap, ternyata bila tuan dia minta, dia tak nak bagi. Ada juga, pun tak boleh juga, kerana dia telah menangkapnya untuk diri dia dan bukan untuk tuan dia. Ya, boleh insyaAllah. Ya. Kalau masuk rumah sewa kan, sebelum tu orang musyrik dia ada anjing, ada perlu sama. Ini implikasi lah daripada masalah anjing ni. Bila kita pindah rumah, ya, sebelum tu tuannya orang kafir, atau kita sewa rumah orang kafir, yang kita tahu, perhatikan lafaz, yang kita tahu, bukan yang kita rasa, bukan yang kita sangka. Dia pelihara anjing. Kita tahu dia pelihara anjing. Persoalannya, perlukah kita sama rumah dia? Ni orang buat ni masyarakat kita buat. Orang kadang-kadang nak pindah nak sewa kilang, nak ke rumah kilang. Ada orang dia bila nak masuk, kalau kilang sewa daripada orang Shin Ya Nun Alif, dia kata kena samak satu kilang tu, kena samak satu rumah tu. Maknanya apa? Basuh 7 kali. Ni kena ambil perhatian ni, bukan senang ni, kerja 7 kali. Basuh pertama dengan tanah, taruh tanah satu rumah. Ya, ataupun masuk tanah tu, masukkan dalam air, gaul dengan air, basuh disusuli dengan 6 kali basuh. 6 basuh, renjis air, tolak air. 1 kali air lagi, tolak air tu dengan penolak air tu. Adakah begitu atau tidak? Ya. Kalau kita lihat perbuatan sebegini, ada unsur-unsur melampau, unsur berlebih-lebihan, unsur menyusah-nyusahkan. Kenapa? Kita kena kembali kepada kaedah. Itu yang saya kata, kita kena sentiasa kembali kepada kaedah. Apa kaedah kita? Asal sesuatu itu suci, kecuali jika ada petunjuk, dalil yang menunjukkan sebaliknya. Maka dalam masalah kita, masalah rumah atau kilang, memang tak dinafikan ni orang Cina, sebut juga, atau dia pelihara anjing, tak kira anjing apa juga, anjing kurap ke, anjing cantik ke. Tapi persoalan kita nampak atau tidak anjing tu jilat satu rumah tu, jilat dinding-dinding tu? Kita nampak atau tidak? Maka kita kata, selagi mana kita tak nampak ada macam tu, tak ada masalah. Kita kata tak ada keperluan untuk kita sama. Maka kita kata asalnya rumah itu suci, kecuali jika ada petunjuk yang menunjukkan sebaliknya. Maka apa hukum rumah tu? Ada anjing ke, ada bak alif bayar ke, seekor ke, 2 ekor ke, 3 ekor, 10 ekor, asal hukumnya suci. Ni rumah ni, bukan anjing atau khinzir tu, dia najis. Ni rumah ni asalnya suci, kecuali ada petunjuk dalil menunjukkan sebaliknya. Ya, maka kita kata asalnya tak perlu, kecuali mana bahagian kita rasa, kita nak, bukan rasa, afwan, kita nampak, kena nampak. Kenapa kita kata kena nampak? Kerana syarak berdiri di atas keyakinan. Minta maaf lah, mungkin terlebih sikit lah, tapi saya rasa perlu yakin. Paling tidak kita kata apa, sangkaan yang kuat. Ini bolehlah kita, saya bahagikan ilmu kepada 3 lah, nak ringkas. Yakin, sangkaan, atau was-was. Yakin maknanya itu paling tinggi, tahap ilmu paling tinggi, kita yakin. Sangkaan ni 50-50. Ya kot, tak kot, ya kot, aku rasa lah, aku rasa tak juga, aku rasa ya. Dah batal kot, tak batal lah. Dah keluar angin kot, dah tak keluar angin lagi kot.
Ini dalam solat biasa kan. Was-was. Was-was ni paling rendah. Dia lintas kat dalam fikiran kita. Memang begitu je, tanpa ada apa-apa. Tiba-tiba je. Tanpa ada apa punca, tak ada. Dia terlintas begitu saja, was-was. Maka kita kata dalam masalah kita hanya dalam keadaan yakin atau sangkaan yang kuat. Maknanya sangkaan kuat, maknanya antara dua ni, antara yakin dengan sangkaan. Yakin dan sangkaan kuat sahaja kita kena perlu bertindak di atasnya. Kalau sekadar sangkaan, tidak perlu. Kita kembali kepada kaedah asal, bahawa asal hukum sesuatu itu adalah suci, kecuali jika ada petunjuk yang menunjukkan sebaliknya. InsyaAllah ada jawapan? Dapat jawapan ke? Kalau daging khinzir, Ya. kalau bisa tak? Pasal IKEA dulu, Allah. Tak. diarahkan sama arah sunat. Ya, abang dia. Baik, apabila kita sebut tentang anjing, dan kita dah sebut, kena sentiasa kembali kepada asas. Kembali kepada asas, baru kita nak boleh buat kesimpulan pada masalah-masalah cabang-cabangnya. Sekarang ni kita dah tahu, dalam masalah anjing je ada dua pendapat. Yang kena samak apa? Samak, bukan kena basuh. Apa beza samak dengan basuh? Samak ni lebih sikit. Anjing tu dia najis. Kalau kita bersentuh tangan kita basah, kena apa? Basuh, tak dinafikan. Kena basuh. Tapi dalam masalah samak ni, mana bahagian dia? Okay. Ada beza, ada dua pendapat. Okey, insya-Allah. Baik, ini sekarang masuk pula bab khinzir. Adakah dia mengambil hukum yang sama ataupun tidak? Kita lihat, kalau dalam masalah anjing pun ada perselisihan. Ada pendapat yang kata bulunya tak perlu samak. Baik, khinzir pula macam mana? Apa yang pasti, ini yang pasti, anjing khinzir itu najis. Khinzir najis. Apa yang najis? Dagingnya. Air liurnya. Kerana air liur tu datang daripada darah daging yang sama. Darahnya, bahkan kita kata keseluruhannya, barakallahu fiik, habis kita, keseluruhannya najis. Ini persoalan cupumah dia. Adakah najisnya perlu sama? Nak pendekkan cerita, ada dua pendapat. Ya, ada yang kata kena sama, dan ada yang kata tak sama. Yang kata sama kerana mereka kias kepada anjing. Ya, jangan lupa kerana pendapat jumhur mengatakan bahawa anjing tu semua kena sama. Mana jumhur tadi itulah. Maka mereka ni jugalah yang mengkiaskannya pada khinzir, kerana mereka mengatakan bahawa khinzir ini lebih dahsyat daripada anjing. Khinzir lebih dahsyat. Dia punya tabiat dia tu tak senonoh. Ya, khinzir ni sifat dia dimakan kotoran. Ini dari segi rutin harian dia. Dia bila dia pergi, ini orang-orang pertenak khinzir ni dia untung betul. Bagilah apa-apa, najis pun dia makan, kenyang. Tu dia besar-besar tu. Dia tak senonoh. Bahkan kalau kita lihat secara lebih terperinci lagi, kita dapati bahawa khinzir ni dia tak ada perasaan cemburu. Dia apa cemburu? Cemburu apa? Laki dia perempuan betina dia free for all. Minta maaf. Dia laki lain datang, jantan lain datang nak mengawan dengan bini dia, no problem, silakan. Kita tengok kalau minta maaf keluar tajuk sikit lah, ada faedah lah insyaAllah. Kalau kita tengok haiwan, contohlah harimau, ni sebaik-baik contoh. Dia bini dia ramai, tapi laki, I'm the only one, I'm the king. Kalau pergi, dia adalah haiwan yang berkelompok. Laki lain, jangan sekali-kali kau masuk. Bahkan kadang-kadang anak tu kalau dah besar, dia boleh cemburu dengan anak laki tu. Dia akan halau dia keluar. Dia je seorang yang kerja mengawan, aku je. Ini kata haiwan pun ada cemburu. Secara amnya, kucing pun lebih kurang lah.
Ni kucing yang kita biasa tengok. Dia pun haiwan yang berkelompok. Dia seorang lelaki, ya, dan bini-bini dia. Bini dia ramai, dia pun poligami. Minta maaf lah. Baik. Nak kata haiwan secara amnya, mereka ini sifatnya. Kecuali babi. Minta maaf. Kecuali khinzir. Dia tak ada perasaan cemburu. Maka inilah para ulama' kata, ini antara hikmah mengapa umat Islam dilarang daripada memakan daging khinzir. Ya. Dalam Al-Quran disebut. Tapi apa hikmah dia? Ulama' kata, kerana seorang manusia, you are what you eat. Anda adalah apa yang anda makan. Anda makan makanan yang sihat, anda jadi sihat. Anda makan makanan yang tak sihat, anda jadi demam, sakit. Tak ada benda ajaib di sebaliknya. Ya, ini sunnatullah. Maka begitu jugalah kalau sekiranya anda makan daging khinzir, ulama' kata kenapa dilarang? Kerana nak mengelakkan manusia daripada mewarisi, mengambil sifat-sifat yang ada pada khinzir itu. Maka nak kata kerana umat Islam dituntut supaya cemburu. Ini kalau bab masuk suami isteri lah. Umat Islam disuruh supaya kita cemburu dengan isteri kita, siapa yang dah kahwin lah. Suami kena cemburu dengan isteri dia. Ini kena ambil perhatian jugalah. Kerana duka ceritanya ialah macam-macam kerosakan, kerosakan masyarakat, kerosakan budaya. Fikiran umat Islam diserang dengan sebegitu rupa oleh musuh-musuh Islam, yang antara lainnya mereka ingin mengikis, membuang, kalau boleh dibuang sama sekali sifat cemburu tu. Ini nak kata cerita dia besar sikit lah, tapi saya ingat ada faedah. Jadi syarak menuntut supaya seorang suami ada sikap cemburu dengan isteri dia, ya. Tapi tentu sahajalah bila kita kata dalam apa juga masalah, termasuklah dalam masalah cemburu, dengan batas-batas dia lah, ya. Apa juga yang melampau ditegah. Bahkan dalam ibadah kita disuruh supaya jangan melampau. Begitu jugalah dalam cemburu, jangan melampau, ya. Tapi inilah kata-kata antara lain kenapa syarak, ya, menuntut supaya kaum perempuan secara amnya digalakkan supaya seperti mana dalam Al-Quran Allah kata, waqarna fi buyutikun, dan tetaplah kamu wahai wanita dalam rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ukhra, tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu kalau keluar rumah, kamu keluar dalam keadaan berhias seperti mana berhiasnya orang-orang perempuan pada zaman jahiliah dulu. Nak mengatakan bahawa suami, pihak suami perlu menjaga hal ini pada isteri-isteri mereka. Tapi subhanallah, kalau kita lihat pada hari ini, apa yang kita takut, apa yang kita khawatir seakan-akan telah berlaku. Di mana isteri kalau kat rumah sehodoh-hodohnya, minta maaf, ini kena muhasabah lah, sehodoh-hodohnya, tapi apabila dia keluar secantik-cantiknya, minta maaf. Ini kalau saya salah, alhamdulillah, saya minta saya salah, ya. Dia pakai gincunya, dia sompret minyak wanginya kalau kat rumah. Dan pihak suami seakan-akan mengiyakan. Ini kita khawatir sifat cemburu tu dah tak ada. Kita khawatir bahawa pihak suami seakan-akan sudah menganggap bahawa isterinya adalah untuk semua. Untuk semua lelaki, tataplah isteri aku yang cantik lagi anggun ini. Dia bangga lagi isteri dia pakaian menjolak mata, lagi dia bangga. Subhanallah. Ini realiti, ini benda yang tak terbayang seakan-akan dah berlaku. Percaya atau tidak, ini adalah sifat orang kafir. Sifat laki, suami secara khasnya tak ada cemburu terhadap isterinya, tersebar sebati di kalangan orang-orang kafir. Kerana tu kalau kita tengok penjajah dulu, jangan nak kata penjajah, orang kafir, kalau kita tengok dalam majlis-majlis keramaian mereka, bagaimana pakaian isteri-isteri mereka,
kalau bukan menjolok mata berhias sehias-hiasnya. Dan isteri tu jalan kat tepi tu macam bangga lagi, sedangkan dia tahu realitinya bahawa perempuan, si isteri tu berhias untuk siapa kalau bukan untuk mata-mata lelaki-lelaki ajnabi yang tak halal pandangan mereka melihat pada isteri mereka. Ya. Tapi nak kata ada propaganda yang besar di belakangnya. Ini apa yang kita nampak. Tapi kita kena faham fikrah, ideologi di sebaliknya. Yang apa? Memang ada ideologi, ada propaganda yang kalau kita tengok, ni siapa yang kajilah, gerakan Yahudi, ya, antarabangsa yang ingin merosakkan bukan saja masyarakat Islam, bahkan masyarakat manusia secara amnya. Ada dia punya muslihat besar dia punya grand plan dia, the new world order. Maaf, mereka melihat bahawa masyarakat yang rosak akhlaknya lebih mudah ditawan dan dikuasai. Berbeza dengan masyarakat yang ada prinsip, apa juga prinsip lah, bahkan prinsip adat, kalau dipegang pada adat, ni susah untuk ditawan dan dijajah. Apatah lagi kalau mereka berpegang pada agama. Apatah lagi kalau orang Islam yang berpegang pada pegangan wahyu, seteguh-teguh pegangan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini lagi susah nak dijajah dan ditawan. Minta maaf, kembali kepada persoalan berkenaan tentang khinzir, adakah perlu disamak atau tidak? Ada dua pendapat. Ya, ada yang kata kena, ada yang kata tak kena. Walaupun saya secara peribadi melihat bahawa pendapat yang kedua lebih rajih, bahawa tak perlu disamak. Khinzir itu kalau terkena dagingnya ataupun babi-babi itu sendiri, dia naik atas kuali, ya. Kena disamak atau tidak? Jawapannya tidak. Tapi perlu dibasuh kerana dia najis. Perlu dibasuh. Kenapa? Kerana kita melihat bahawa nas Al-Quran dan hadis tidak menunjukkan sebegitu. Al-Quran ada sebut pasal khinzir tak? Ada. Zaman Rasulullah khinzir ni dah pupus ke? Tak, ada. Zaman Rasulullah di Madinah ada khinzir. Kerana tu disebut. Tak ada, kita tak jumpa dalam nas Al-Quran sebut cerita pasal tupai ke haiwan-haiwan yang tak ada di Madinah. Tak, disebut, menunjukkan bendanya ada, ya. Tetapi tidak pula dinyatakan tentang perlunya samak. Ini menguatkan hujah kita, hujah pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa khinzir tidak perlu disamak, cukup dengan dibasuh, ya. InsyaAllah. Semuanya najis. Semuanya najis. Tetapi tidak perlu samak. Kena dibezakan antara najis dan samak. Samak ni dia lebih sikit daripada najis, ya. Baik, saya ingat masa kita pun dah berlalu. Di sini ada satu soalan, tapi saya ingat kita tangguhlah sampai hujung kuliah yang kedua, insyaAllah, ya. Baik, kita berhenti sekejap. Wallahu a'lam.